Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pergi sekolah dah. Salam. Bismillah. Umi baca sekaligus ah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Okey. Sabar. Umi belum baca lagi. Salam dulu. Ni. Okey. Cuba cepat nanti. Okey. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sarah baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin. Mana Imran? Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma 'allimhu hikmah. Allahumma ja'alhu minal ulama, minal umara, min hafazil Quran. Allahumma hafaz Nabi ma hafazta ibadaka salihin. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami, ya Allah, sebagaimana engkau memelihara hamba-Mu yang saleh. Ajarkannya kebijaksanaan, ajarkannya ilmu Al-Quran dan ilmu agama. Ya Allah, berikanlah kefakihan dalam ilmu agama dan kehidupannya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Amin ya rabbal alamin. Ya Hafiz ya Muhaimin. Okey dah. Umi dah salam ni. Ya Hafiz ya Muhaimin. Ya Allah, pelihara dan awasilah anakku, ya Allah. Satu. Okey. Masuk? Macam mana? Oh, macam tu. Ada bulu mata. Bulu mata. Sayang. Sayang Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Peluk. Okey. Dah. Okey, Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hana. Lewat dah Hana. Cepat Hana kena gerak. Okey. Salam pada Imran. Bolehlah Imran seorang. Duduk dalam kereta dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Pagi-pagi staf tolong hantar anak-anak pergi ke sekolah. Ustaz tolong saya juga untuk live. Gitulah. Dah hujung cuti, dah kan? Diorang minggu ni minggu akhir dah. Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Salawat dan juga salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, rahmat Allah dan keberkatan Allah ke atas kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, ada ramai ibu bapa yang minta doakan dan ada yang pelajar sini minta doakan, Ustazah doakan saya SPM. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, ilham yang benar dan Allah berikan kelapangan jiwa, kelapangan hati dan kejernihan fikiran untuk anak-anak kita, untuk yang menghadapi peperiksaan menjawab dengan tepat dan benar. InsyaAllah. Okey, tuan-puan sekalian, SPM memang bukan segala-galanya, tetapi bermula daripada SPM. SPM adalah permulaan. Betul, SPM bukan segala-galanya, tapi SPM adalah satu permulaan. Permulaan kepada perjalanan yang lebih tersusun, yang lebih kemas, sama ada dalam bidang keilmuan ataupun dalam bidang amalan pekerjaan. Jadi tuan-puan, sahabat-sahabat, hari ini kita menghadapi krisis anak-anak kita. Tidak ada minat belajar, tak nak belajar dan rasa tak penting belajar, tak guna belajar, buang masa, buang duit, buang tenaga, stres-stres exam, stres-stres nak study.
Allahu Akbar. Itulah krisis yang dihadapi oleh ibu bapa pada hari ini. Apabila anak-anak terpengaruh dan terdedah dengan media sosial tanpa kawalan. Kebanyakan anak-anak yang sebegini, anak-anak yang selalu terdedah dan selalu melihat ataupun addiction ataupun obses dengan influencer-influencer pempengaruh yang membawa kefahaman yang salah dan negatif ni. Jadi antara kaedah, kita boleh sekat tak influencer yang negatif ni? Tak boleh. Kita bolehlah marah-marah dia. Kita bolehlah kutuk-kutuk, contohlah ya, tapi tak boleh kutuk. Maksud kita bolehlah tunjukkan kemarahan kita, tulis, kita tak setuju. Tapi kita tak boleh nak halang. Boleh jadi ada lebih ramai lagi pempengaruh, influencer yang tidak bertanggungjawab, yang memberikan kefahaman yang salah kepada anak-anak kita. Yang kita boleh kawal adalah anak kita, diri kita, yang kita boleh kawal. Sebab itu, dalam tempoh anak-anak dididik alam persekolahan sehingga umur 17 hingga SPM, wahai ibu ayah, belum terlambat untuk anda menghentikan gadget-gadget. Kalau anak anda masih lagi sekolah rendah, masih lagi di peringkat tadika, belum terlambat untuk anda ibu bapa menghentikan gadget-gadget, menghentikan hubungan anak-anak dengan media sosial. Kami juga ada anak remaja. Jangan cakap ustazah tak faham, ustazah tak ada anak remaja. Ada. Kami ada 3 orang anak remaja, 4 orang anak remaja. Tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 2. Ya, tingkatan 2, tingkatan 3 tahun ni, tingkatan 5, tingkatan 4 dan umur 18. So ada 4 remaja dan keempat-empat tidak pernah diberikan gadget, tidak ada media sosial. Jadi mereka tak pernah tahu, maksudnya kewujudan influencer, tak kenal influencer-influencer tu, tak dengarlah perkara-perkara yang negatif. Itulah antara kaedah yang terbaik akhir zaman ni. Kita perlu isolate lah anak kita, isolate anak kita daripada terdedah terlalu awal ketika mereka belum matang. Ketika mereka terlalu mentah untuk membuat keputusan, terlalu mentah untuk membuat tindakan. Tuan-puan sekian, bayangkan anak-anak ni, kan cikgu-cikgu sekolah dah viralkan, guru-guru sekolah saya tengok dah ramai yang viralkan, terutama sekolah menengah. Pelajar ambil peperiksaan akhir tahun dengan tak ada rasa bimbang, takut. Esok exam, malam dia tidur main game, no hal. Dan dia tak ada rasa bersalah langsung, dia tak jawab walaupun satu soalan. Dan apabila cikgu dapat kertas peperiksaan, semua kosong. Mereka tak ada usaha langsung untuk jawab walaupun satu soalan. Mereka tak rasa bersalah, serahkan kertas soalan balik, tak ada jawapan. Sebab apa? Tak penting pun SPM, tak penting pun pelajaran. Yang penting ada skill sekarang. Yang penting ada pengaruh. Yang penting kita boleh buat itu, boleh buat ni. Yang penting ada follower. Yang penting kita boleh buat konten. Yang penting sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, bayangkan perkara ini semakin menular kerana pengaruh-pengaruh, dan mereka meletakkan duit adalah segala-galanya. Mereka meletakkan bahawa kegembiraan dan kebahagiaan itu bersumberkan ramainya follower, dipuji, dipuja, diiktiraf, mempunyai duit. Itulah rendahnya nilai kebahagiaan dan kegembiraan. Manakala jalan belajar susah, perit, penat, ngantuk, kena marah lagi. Jalan belajar susah, perlukan duit, perlukan disiplin, ikut peraturan, kan kena buat assignment. Jalan tu penuh dengan kesusahan. Jalan ni pula boleh tidur ikut suka, bangun pukul berapa, tak ada jadual, tak kena marah, tak perlu study, tak perlu kena siapkan assignment. Tuan-puan sekalian, bayangkan betapa jauhnya perbezaan antara dua kehidupan ni. Dan untuk remaja, untuk anak muda, maka kehidupan yang tadi tu, yang gembira, yang senang, yang mudah, itulah kehidupan yang sangat dekat dengan jiwa remaja. So, ibu bapa kita perlu wake up, perlu berubah. Walaupun kita nampak anak kita masih okey, anak saya okey je ustazah, dapat nombor 1, nombor 2, cemerlang je dia dekat kelas walaupun dia ada gadget. Yes, itu hari ini.
kita tak boleh sekat apa yang masuk dalam minda dia sehingga dia mahu bertindak tanpa kita tak boleh nak kontrol dah. Tahu-tahu anak kita yang termasuk na'udzubillah. Cikgu kata anak puan langsung tak jawab soalan. Dia langsung tak ni. Biar betul, nampak dia macam study tak tidur malam. Masa tu kita nak convince apa dengan anak? Dia tak ada intention, dia tak ada niat pun, dia tak ada tujuan pun. Kita kata, kenapa tak study? Alah, malas. Study bukan penting. Nak ubah dia berfikir, nak ubah dia punya prinsip yang salah. Oh, it's not easy lah. Tuan-puan sekalian, dia boleh ikut kepala dia. Jadi, subhanallah. Tuan-puan sekalian, betul yang lain sanggup je tak hadir masa exam. Tengok, Ibu Iwas sebut. Dia kata apa? Ramai dia yang tak masuk exam. Maksudnya masa hari exam tu tak datang pun. Pergi lepak mana-mana. Ibu bapa ingat pergi sekolah kan? Tak, pergi lepak. Jadi, tuan-puan sekalian, antara tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Ustazah ada doa ke? Doa ada. Doa setelah usaha. Ataupun doa mesti seiring dengan usaha. Siapa yang berdoa je tak ada usaha. Ia seperti kapal nak berlayar tepi atas darat. Dah buat kapal cantik, katanya nak berlayar, nak tangkap ikan di laut dalam, nak dapat ketam-ketam yang besar-besar. Tapi duduk atas darat. Itulah ibaratnya. Impian tu banyak, doa tu banyak, tapi tak berusaha. So, sebesar apapun doa, seindah apapun doa, sekuat apapun doa, tak ada usaha, ibarat kapal yang besar tadi, yang cantik dan ada impian sekian-sekian, tapi berlayar di atas darat. So selamanya tak dapat nak capai impian tu. Jadi seolahnya tidak ada pilihan lain. Ibu bapa memang kena asingkan, kena usaha. Kalau anak masih sekolah rendah, belum terlambat untuk ambil semula gadget mereka. Untuk walaupun dia akan memberontak, dia akan ni, ibu bapa perlu bersedia dengan pemberontakan anak. Ya, anak akan memberontak, nak telefon, dia akan ni. Ibu bapa kena banyak sabar dalam proses addiction anak itu hilang. Kena banyak luangkan masa, kena bawa pergi jalan, pergi buat taman, mungkin gantikan dengan main badminton sama-sama, beli tempat pingpong, main pingpong sama-sama. Mungkin kena bawa anak pergi basikal. Gantikan dengan aktiviti. Lepas tu bawa pergi mana? Pergilah mana-mana aktiviti melukis. Kerana anak kami 7 orang semua tak ada gadget, walaupun yang kecil tak diberikan gadget, handphone tu diorang, kalau handphone kami duduk atas meja macam tu je lah diorang. Sebab kita tak ada game, diorang pun tak main game, tak pernah main game. Macam boring kan? Tak, kehidupan mereka macam tak maksudnya tak ada dah boring, normal, sebab diorang ada banyak aktiviti yang kita siapkan. Tuan-puan sekalian, cuma ada satu persamaan anak-anak kami bila mereka tak ada gadget. Semuanya suka melukis dan pandai melukis dan berbakat melukis. Perkara yang sama yang cikgu bila saya tanya semalam Sofwan, dia antara pelajar yang dapat anugerah lah. Cikgu, macam mana Sofwan? Oh, dia okey, bagus, cemerlang, tapi dia suka melukis. Kalau misalnya kata mengajar tu dah boring, tengok dia dah siap satu lukisan. Saya pun cakap, ya, anak-anak kami memang suka melukis. Itulah aktiviti dia. Itulah cara mereka buat. Kalau dekat rumah, dia orang selalu melukis. Sebab mereka tidak main gadget, mereka tak main game. So, mereka melukis. Mereka mesti ada aktiviti. Petang-petang, memang mereka pergi bersukan, main bola. Lepas tu, mereka ada masuk swimming class, memanah kan. Lepas tu, kita dalam proses berkuda. Tuan-puan sekalian, memanah ni, beli yang murah-murah je dulu. Sebelum boleh hantar ke coach betul-betul yang kita sendiri mungkin tak mampu nak bayar lagi. Tapi beli yang murah-murah, beli dekat Shopee tu kan, ataupun beli kat online lah kita kata, ada yang murah. Tetapi memanah sangat mencegaskan otak. Memanah, dia mendisiplinkan diri. Memanah, dia boleh cergaskan tubuh badan. Okey, subhanallah, itu permulaan. Sebab saya tengok ada yang, Ustazah doakan saya SPM. Saya respect anak-anak kita yang masih lagi ada rasa takut, rasa bimbang dan berusaha keras untuk SPM. Sebab ada ramai pelajar hari ini mula tak heran dengan SPM, dah mula buat
SPM itu seperti tak ada nilai. Tidak ada nilai. Subhanallah. So kita kena kembali kepada konvensional. Konvensional ni maksudnya cara lama, cara didikan, kan, ketegasan. Walaupun ketegasan tak boleh sama, tak boleh macam dulu kan, rotan apa semua. Tapi kalau mampu silakan. Kalau anak boleh terima, kalau ibu apa dah biasa. Tapi rotan ni ada kaedah dia. Pertama kena tunjuk je. Pertama gantung je. Kedua menakutkan saja sebelum dirotan. Dan bila kalau nak rotan anak, situasi perotan penting sangat. Kalau rotan ketika marah dilarang. Kerana kita rotan kerana marah, bukan kerana mendidik. Kalau nak rotan bukan ketika sedang marah. Dah reda dah kemarahan, panggil niat untuk mendidik. Barulah rotan itu memberi kesan dalam pendidikan. Tapi kalau rotan dengan lepas semarah, maka yang dapat adalah kemarahan dan ketakutan dan kebencian anak. Sebab itu syarat perotan ada beberapa. Perotan bukan marah kerana marah, rotan bukan kerana marah, tapi kerana mendidik. Kemudian tahap rotan yang digunakan. Kemudian cara merotan tidak boleh lebih daripada ketiak. Bukannya macam ni. Bukan macam ni. Tetapi maksudnya tangan tu rendah saja. Sikit je dengan niat mendidik. Walaupun dia tak sakit. Walaupun dia tak perit anak tu. Tetapi bila niat itu mendidik, maka ia pasti akan memberikan kesan kepada hati anak yang dirotan. Kemudian, bila kita rotan anak, contoh, anak sebut untuk kali pertama kita rotan, anak pun sebut. Anak sebut apa? Allahu Akbar. Kita kena berhenti. Semua ni, kaedah merotan, rotan menurut Islam ada dalam kitab Tarbiyatul Aulad, iaitu pendidikan anak-anak di dalam Islam oleh Tuan Guru Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Ini pakar pendidikan kanak-kanak yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, maaflah saya cakap. Mukadimah tak ada kan. Kita belum muka majlis lagi. Ya, subhanallah. Rotan ni, tuan-puan sekalian, gantung je. Menunjukkan, bagi amaran je. Nak rotan, itu je. Sekadar amaran dan peringatan. Kalau anak sudah berkesan dengan adanya rotan, okey dah. Dengan tunjuk je rotan. Lepas tu, kalaulah dia dah sampai peringkat dan kena tengok apakah kesalahan yang boleh dirotan, yang melibatkan syariat, yang melibatkan akidah, yang melibatkan ibadah. Janganlah nak rotan sebab tak basuh pinggan. Subhanallah. Itu kena sabarlah dalam proses mendidik. Benda-benda berat barulah boleh dirotan. Sebab itu rotan digandikan dengan solat. Itu kesalahan yang berat. Lepas tu boleh juga yang melibatkan akhlak-akhlak yang buruk. Contoh berkata keji. Contoh menipu. Contoh mengkhianati. Contoh mungkin janji. Maksudnya itu adalah akhlak. Okey. Jadi penting sangat perotan itu sendiri, situasi yang dirotan, niat rotan itu sendiri bagaimana, kaedah merotan dan juga sebab dirotan. Kita jangan jadikan rotan itu tanpa peraturan sehingga ia jadi satu fitnah. Sebab itu kaedahnya pertama, gantung dan tunjuk. Kalaulah dia melakukan pelanggaran terhadap syariat, terhadap ibadat, terhadap akidah, terhadap akhlak yang serius, maka peringkat yang kedua, pegang dulu rotan, belum rotan. Maksudnya, peringkat kedua adalah rotan dulu di selain daripada tubuh badan. Rotan lantai ke, rotan dinding ke, rotan pintu ke, kan? Rotan angin ke, maksudnya sebelum kena tubuh badan. Kalau dia dah berubah dan dia takut, dia dah serik dan perit, dia pun tak buat, maka okey. Sekiranya sampai peringkat dia tetap tidak berubah, dia ulang lagi kesalahan yang besar, dia sudah balik, maka ketika itulah barulah boleh dikenakan pada tubuh badan. Dan pada tubuh badan juga ada syarat-syarat. Ada bahagian boleh, ada bahagian tak boleh. InsyaAllah, tengoklah nanti kita akan detailkan berkenaan dengan pendidikan anak dengan rotan ni. Dapat ilmu dah kan awal-awal ni. Saya jadi kawan, selalu sembang sama-sama. Ya.
Terima kasih. Ada yang kata cantiknya bunga kat belakang tu. Cantik kan? Sweet je colour dia kan? Pink putih. Ya, sabar. Syukur pada Allah masih boleh dengar ceramah hari ini. Saya mulakan mukadimah dengan bab pendidikan anak-anak. Sebab tadi tengok ada yang komen tentang SPM, doakan anak. Dan ramai yang mula tanya soalan berkenaan dengan macam mana nak buat anak saya degil. Saya selalu jumpa tengah jalan, ada ayah yang tanya, itu saya pergi bank, ada urusan bank, ada pegawai bank lelaki. Ustazah, ada doa tak untuk anak yang degil? Untuk 1 minit, bayangkan untuk 1 minit. Dekat kaunter, kita boleh cakap panjang ke? Tak boleh kan? Sebab kita tengah berurusan. Saya cuma cakap macam ni je. Tuan baca zikir, Ya Latif, Ya Rauf. Ya Latif, Ya Rauf. Ya Latif, Ya Rauf. Bila nak baca Ustazah, dia tanya. Sebab dia petugas kaunter kan, dia menguruskan urusan saya. Saya kata boleh baca bila masa, boleh baca bisikkan kepada anak yang tidur. Ya. Nur Asmalias kata, biasa saya denda anak-anak cuci toilet kalau anak-anak buang masalah. Ya, pada umur tertentu memang okey. Tapi bila dia sudah mula remaja, dia dah mula dewasa, maksudnya umur 16, 17 dan sebagainya, kadang-kadang dia boleh lawan. Anak kecil sekolah rendah, Alhamdulillah. Cabaran-cabaran berat pun maksudnya masih dalam kawalan lah. Kita boleh tundukkan lagi dia. Tapi cabaran anak sekolah menengah dia memang lain sikit, tuan-puan sekalian. Okey, Ya Latif, Ya Rauf. Ya Latif maksudnya yang maha lembut. Ya Rauf membawa maksud, apa maksud Ya Rauf? Ya Rauf membawa maksud Allah yang maha belas kasihan. Allahu Ya Rauf, Ya Rauf, Ya Allah yang maha belas kasihan. Berikanlah ke dalam hati anakku rasa belas kasihan kepada ibu ayahnya ini. Antara punca anak-anak ni, dia boleh lawan cakap menyakiti hati ibu ayah sebab dia tak ada belas kasihan. Dia tak ada belas kasihan. Dia tak kesian dekat mak ayah dia, kecil hati. Dia tengok mak dia nangis pun dia tak kesian. Dah hilang rasa belas kasihan. Itu dari segi zikir, tuan-puan sekalian. Tapi saya tak sempatlah nak tanya detail punca anak jadi degil. Sebab dia tanya soalan, Ustazah, macam mana nak buat anak degil? Anak yang sekolah menengah ni, remaja ni degil, dia kata. Kita nak sebut perkataan degil pun tak sampai hati pada anak. Kalau boleh elakkan sebut anak kita degil, ya. Ataupun anak yang kurang mendengar kata. Anak tak mendengar kata. Mungkin ayat tu walaupun sebenarnya samalah, degil lah. Tuan-puan sekalian, kebanyakan yang punca anak-anak yang melawan, yang tak hormat ibu ayah zaman sekarang, puncanya daripada gadget. Bila berlaku ketagihan kepada gadget, ketagihan pada video-video, belum lagi cerita video pornografi, tuan-puan sekalian, ketagihan kepada game, ketagihan kepada tengok reels, ketagihan kepada artis, ketagihan macam-macam lah. Dia akan mengubah perilaku jadi kasar, perkataan pun jadi kasar, tindakan jadi kasar, hati jadi keras. Dan apabila dilayan perkara yang dia seronok buat tu, hormon dopamin akan merembes ke otak bahagian depan BFC ni, sehingga otak bahagian depan ini terendam dengan hormon dopamin yang begitu banyak, yang mana otak bahagian depan ini adalah pembeza. Otak yang berfungsi untuk membezakan baik dan buruk, berfungsi untuk membezakan dosa dan pahala, untuk beri rasa bersalah bila buat salah. Tapi apabila anak terlalu melayani apa yang dia suka, sehingga kan hormon dopamin, hormon gembira itu berlebihan, lalu membanjirkan otak bahagian depan, maka otak bahagian depan semakin mengecut, semakin kurang fungsinya, membuatkan fungsi dia sepatutnya memberikan rasa bersalah bila buat salah tak berlaku. Faham maksud saya? Otak bahagian depan ni lah yang membezakan antara kita dengan binatang. Binatang tak ada otak bahagian depan untuk dia rasa bersalah. So itu ada binatang, dia makan anak dia tak rasa bersalah. Gajah dia main langgar je pagar rumah orang, dia tak rasa bersalah, dia tak rasa berdosa. Harimau terkam sampai makan orang tu, sampai mati. Adakah harimau ni akan dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan? Adakah harimau ni akan dibawa ke mahkamah? Kamu telah menerkam seorang warga emas sekian-sekian. Oh tak. Dia tak rasa bersalah. Dan dia tidak boleh pun dipersalahkan. Akhirnya perbicaraan tak ada pun pada harimau tu. Dan akhirnya cari punca. Macam mana makcik ni boleh pergi dalam hutan ni? Siapa yang patut jaga?
Sebab apa? Antara perbezaan besar otak binatang dengan otak manusia, otak binatang tak ada otak bahagian depan BFC ni, yang mana cortex ni yang membezakan antara baik dan buruk. Tetapi ia boleh rosak kerana sesuatu addiction. Tuan-puan sekalian, addiction ni banyak sebab. Addiction game, addiction movie, addiction drama, addiction nak tahu addiction atau tak addiction, dia tak boleh control diri dia. Kalau dia tak boleh tengok, dia resah gelisah. Tak boleh main, dia resah gelisah. Sampai dia tantrum, sampai dia marah. Boleh jadi gaduh lah kalau dia miss dan dia tak boleh tengok dia punya siaran drama tu. Boleh jadi gaduh lah kalau dia tak boleh buat aktiviti yang biasa dia layan phone dan sebagainya. Tiba-tiba kita ambil phone, hari ni Umi tak bagi phone, dia boleh mengamuk. Tapi biar, kalau kita tahu anak kita ada masalah addiction, ada masalah ketagihan tu, dalam tempoh kita nak kurangkan dia dengan gadget, maka kena hadap, kena sabar tengok dia mengamuk, dia nangis. Tak payah kita nak emosi sangat sampai hati tempik dengan Umi macam tu, sebab kita dah berikan kepada dia racun. Maka bersabarlah dalam merawat dan mencari penawar. Kita yang dah bagi dia racun, yang meracuni fikiran, merosakkan kefusian otak dia dan merosakkan karakter dia, peribadi kanak-kanak yang sepatutnya bukan begitu. Maka bersabarlah kita dalam mencari penawar kepada racun yang kita sendiri berikan. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat ya. Subhanallah. Tengok saya seorang pendidik. Semalam saya datangi parents. Didatangi parents pelajar saya yang membuatkan saya sangat terasa hati. Saya memarahi anaknya kerana beliau buat perkara yang membuatkan kelas, yang membuatkan, saya rasa ada sambungan tu, yang membuatkan adalah tu kelakuan. Cikgu tegur tapi kena marah dengan mak ayah. Oi, dahsyat hari ni. Saya sampai hari ni bila saya tahu anak saya kena tegur, saya tak rasa langsung yang, walaupun benda tu rasa macam lah, itu pun nak kena marah ke, tapi tak terfikir nak pergi warning atau nak pergi tegur cikgu. Yang akhirnya kita akan bincang dah dengan anak. Kenapa kena? Apa yang cikgu marah? Kena denda apa? Kesalahan apa? Alah, buat ni je. Kalau kita fikir, betul lah kesalahan kita kecil je. Kenapa sampai cikgu nak besarkan sampai begitu sekali? Tetapi tetap kita sebagai pendidik depan anak-anak, kesalahan kamu sebenarnya bukan kecil. Cikgu buat begitu supaya ia tak jadi lebih besar. Semua perkara yang besar bermula pada kecil. Semua perkara besar bermula daripada kecil. Kenapa ni ada lagi ni yang blok-blok bibir ni? Kenapa bibir mana? Dia mengata apa? Bibir tu buat apa? Kenapa tak blok-blok lagi? Ya, kita dulu kalau buat hal, sebenarnya apa masalah bibir tu? Dia mengata apa? Dia kacau pagi-pagi. Ya, kita kalau dulu buat hal kat sekolah kena marah, janganlah ngadu. Memang kena tambah. Sekarang ibu bapa lain. Wahai ibu bapa, kalau betul sayang anak, kalau betul kita nak masa depan dia cerah, cemerlang, kenalah betul-betul mendidik dan kena sabar mendidik, dan jangan mengambil ringan walaupun perkara kecil. Contoh, anak kecil kita menipu dan kita kata, alah budak lagi, biasalah. Jangan, bahaya sangat. Kalau kita dengar dia buat kawan dia, alah biasalah budak-budak. Bila anak kita dengar biasalah, akhirnya dia jadi benda itu biasa bagi dia sampai dia besar. Perkataan biasalah itu kerana umur, kita kata biasalah budak-budak, biasalah, nama pun budak. Subhanallah, kita pun ingat masa kecil-kecil, benda yang kita rasa tak salah pun, cara duduk salah pun kena marah, kena cubit. Cara berjalan kena cubit. Benda-benda yang daripada sedari kecil barulah tak membesar. Bila dah besar, baru kita nak handle agak terlambat sikit. Masya Allah. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Alhamdulillah sekarang ada lebih kurang 3,000. Saya tak tahu di FB ni semalam lagi sampai hari ni. Mungkin kena tukar phone ke apa, saya tak tahu. Memang ada masalah, saya tak boleh tengok pun berapa jumlah apa semua.
Encik, saya rasa kena tutup lah kipas itu. Kipas je. Kasih Encik. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada yang kata, Ustazah, anak tak dengar cakap ibu ayah satu kegagalan ke? Saya ada tak sebut perkataan gagal daripada tadi? Tak ada. Saya tak ada sebut walaupun satu kali pun perkataan gagal. Bagi saya, tidak ada ibu bapa yang gagal. Walaupun nampak gagal, anak tu sedang rosak, jangan sebut ibu bapa tu gagal. Dan janganlah hukum diri kita yang dah susah payah membesarkan anak. Saya gagal Ustazah, saya gagal. Yang ada adalah ibu bapa yang sentiasa berusaha. Rizak, hasil daripada usaha. Sama ada anak itu berjaya atau gagal, anak itu baik atau buruk, anak itu rosak ataupun menjadi. Tuan-puan sekalian, kalau kita letakkan hasil itu penilaian kepada usaha, maka ibu bapa akan menderita, tuan-puan sekalian, akan menderita. Ada anak ketika di sekolah menengah sangat menyakitkan hati. Tapi bila dia dah dewasa, dia dah universiti, anak itu akan mula berubah. Ada anak masa remaja, semua anak yang sangat mendukacitakan. Tapi bila umurnya 30-40 dia mula berubah. Boleh jadi usaha ibu ayah itu berhasil bila anak tu sudah tua, bila anak tu sudah dewasa, perit dalam menantikannya. Jadi tuan-puan sekalian, yang ada adalah ibu ayah yang sentiasa berusaha. Sampai bila berusaha? Sampai mati. Anak kita dah kahwin, kita dah ada cucu sekalipun, kita tak boleh lepas tangan, masih berusaha untuk mendidik anak-anak. InsyaAllah, biasanya hasil tidak mengkhianati usaha. Apa yang kita usahakan, Allah akan berikan hasil, lambat atau cepat. Jadi jangan hukum diri kita, saya buat yang gagal. Anak masih sekolah rendah. Anak saya tak cemerlang Ustazah, semua tak lulus, semua fail. Saya gagal didik anak saya. Tolong, boleh jadi dia belum dapat skill dia. Dia ada masalah tertentu, ada halangan dia. Ibu bapa pernah dengar tak cerita Thomas Edison? Pernah dengar cerita Thomas Edison kan? Cerita Thomas Edison tu, yang mana beliau masa kecil, dia dihantar ke sekolah kan. Dihantar ke sekolah, lepas tu satu hari, seorang guru beri surat kepada ibu. Yang mana guru tu cakap kepada ibu Thomas Edison ni, dia cakap apa? Guru kepada Thomas Edison ni bagi surat tu kepada Thomas. Okey, kamu ambil surat ni dan kamu jangan baca. Kamu tak boleh baca. Kamu hanya serahkan kepada ibu kamu je. Ibu kamu je boleh baca. Bila ibu ni dapat surat tu, ibu ni diberitahu bahawa anaknya tidak boleh teruskan sekolah kerana anaknya tidak boleh dididik. Anaknya tak boleh diajar. Ajarlah macam mana ABC tak boleh. Ajarlah macam mana membaca tak boleh. Tak faham apa yang dia ajar dalam kelas. Suka macam tak fokus, macam-macam lah isu dengan Thomas masa kecil. Bila ibunya baca, Thomas pun tanya, "Ibu, apa yang ditulis? Apa isi kandungan surat daripada guru?" Lepas tu ibu ni kata begini, "Wahai anakku, kamu adalah pelajar yang sangat bagus. Kamu adalah pelajar yang cemerlang. Kamu mempunyai kebolehan yang tidak ada dengan pelajar-pelajar lain. Maka guru-guru di sekolah kamu tidak mampu nak mengajar kamu. Mereka tak mampu. Mereka tak dapat. Mereka tak boleh nak mengajar kamu." Ibarat cakap macam tu lah. Sebab pengetahuan ataupun cara kamu belajar tak sama. Jadi ibu kata tak apa, ibu akan mengajar kamu di rumah. Hanya ibu saja yang boleh faham diri kamu. Dan bermula pada itulah Thomas tak pergi sekolah dan belajar di rumah, dan dia buat pelbagai pekerjaan-pekerjaan. Ini bukan nak menggalakkan tak pergi sekolah pula ni. Kita tahu Thomas Edison ni memang brilliant, memang gifted. Lepas tu akhirnya kita tahu beliau lah pereka pertama kepada lampu. Kan Thomas Edison, betul Encik? Kan? Saintis yang menghasilkan mentol lampu yang kita gunakan seluruh dunia sekarang hari-hari. Subhanallah.
dan ibunya homeschooling lah, belajar, mengajar, belajar itu sejarah, macam-macam lah, mendalami ilmu. Begitulah seorang ibu yang tidak pernah berputus asa dengan anak-anak. So, bila anak kita akhlak buruk dan sebagainya, jangan terus judge kita gagal. Tidak ada pun istilah terlambat selagi mana belum mati. Saya dah terlambat dah ustazah, anak saya dah masuk universiti, akhlak dia buruk. Tak terlambat. Masih ada doa, masih ada usaha yang kita boleh buat. Tidak terlambat. Kita jangan terus berputus asa sebelum berusaha. Jangan terus kata gagal sebelum mencuba. Saya dah cuba macam-macam. Saya percaya puan belum habis mencuba. Saya dah buat, semua benda saya dah buat. Tak, belum habis lagi. Mungkin baru 20% je buat. Mungkin baru 30%. Ada 70% lagi yang belum dibuat. Baru 30% je usaha. Ada 70% lagi yang tak diusahakan. Oh, saya dah all out dah. Tak, belum all out. Percayalah. Kalau kita betul-betul all out, kita buat sungguh-sungguh, kita buat sehabis daya, insya-Allah berhasil. InsyaAllah berhasil. Itulah sedikit motivasi. Bukan sedikit, dah 40 minit dah motivasi kepada ibu ayah. Siapa yang nak dengar motivasi tentang parenting dan juga tentang pelajaran untuk anak-anak, boleh dengar daripada jam 7 tadi saya dah mula sampai 7.40. Maksudnya lebih kurang dalam 40 minit. Cakap tentang bab ibu bapaan dan juga nasihat kepada anak-anak. Saya nasihat kepada anak-anak belajar SPM dan sebagainya. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, tuan-puan, muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan, bukan mula, tak apa, kita baca suratul Fatihah sebagai niat syifa kepada hati kita, sebab Nabi sebut sesungguhnya suratul Fatihah itu adalah syifa, adalah penyembuh kepada segala penyakit, penyakit zahir ataupun penyakit batin, penyakit malas yang ada dalam diri kita, penyakit putus asa, sangka buruk dan lain-lain. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian. So, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah dengan niat syifa dan kita hadiahkan pahala buat ibu ayah yang telah pergi, orang-orang yang kita sayang dan cintai yang telah pergi dahulu, dan untuk diri kita sendiri, semoga ia menjadi satu kesembuhan daripada segala penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit-penyakit fizikal, penyakit mental, emosi, semualah penyakit. Kita niatkan, ya Allah, semoga surah Fatihah ini menjadi penawar kepada semua penyakit. Yang uzur, yang haid, yang nifas pun boleh baca. Niat zikir, niat doa, boleh baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah. Di TikTok ni ada tak tim yang kontrol di TikTok, Encik? Ada yang marah-marah. Kenapa nak marah sangat dia? Bohong kau, menipu kau. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya buat salah apalah pada dia, ya? Bohong, menipu. Adalah tu. Wallahu a'lam. Jadi subhanallah, kepada dah ke bulan dah dia macam tu lah, ya. Haters ni ada je masuk, tapi marah benar tu kan. Marah benar dia tu, menipu lah kau, macam tu dia cakap. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kadang-kadang terfikir juga, ya, boleh jadi betul saya ada buat salah, saya ada kesilapan. Betul, saya tak boleh lari. Saya pasti ada buat salah dan silap. Yang mampu, saya mohon maaf lah. Saya mohon maaf kepada haters, kepada pemarah dan pembenci.
kepada, nak kata pembenci tak juga, dia marah lah tu, adalah benda yang dia buat jadi dia upset ataupun ada salah faham. Kadang-kadang sampai kepada saya salah faham selepas daripada beberapa urusan. Setelah beberapa urusan ada salah faham, ada cerita-cerita yang tak sedap kita dengar. Setelah kita berurusan dengan baik dengan seseorang, kita rasa selesai dengan baik, kesudahan yang baik. Tapi sampai kepada kita cerita lain, dia memburuk-burukkan. Dia ceritakan bahawa kita mungkir janji, bahawa kita khianat dengan apa yang kita dah meterai. Macam-macam lah tuan-puan sekalian, ujian dan cabaran. Sangka-sangkaan buruk dalam proses kami nak bina perkampungan Al-Hijrah, nak bina madrasah, nak bina sekolah. Pelbagai fitnah juga dilemparkan terhadap kredibiliti ataupun terhadap ketelusan. Wallahu alam, kita semua audit, yayasan audit, syarikat audit, kita punya NGO audit, semuanya ada audit. Kalau pihak-pihak yang rasa macam berhentikanlah fitnah-fitnah, sebab ia akan, keburukan fitnah itu kembali kepada penyebar fitnah sebenarnya. Tidak ada mudarat kepada kita yang difitnah, tetapi mudarat dari sudut ni lah, hilangnya kepercayaan orang, tambahnya kebencian orang bila orang percaya pada fitnah. Jadi subhanallah, daripada kita menyebarkan sesuatu yang tak pasti, datang untuk tengok sendiri kepastian. Mana boleh kita share report audit semua tu. Tapi kalau ada pihak-pihak, wallah alam, kadang-kadang saya terfikir, sebab akhir-akhir ni saya sendiri secara peribadi diserang dari sudut ni lah bertalu-talu. Sampai ada pihak-pihak yang buat aduan kepada pihak berkuasa, sampai saya dipanggil untuk beri keterangan. Jadi wallahu alam, kita akan lalui satu demi satu, kita lalui saja setiap halangan demi halangan, sehinggalah satu hari nanti mereka tidak mampu berbuat apa lagi. Begitulah. Jadi sahabat-sahabat, kita dah baca suratul Fatihah. Macam biasa kita nak baca ayatul kursi. Boleh jadi lepas subuh tadi ada orang yang belum baca ayatul kursi. Ayatul kursi ini tak apalah, saya tak bagi keterangan pun tak apa ya. Ayatul kursi ini tuan-puan sekalian, fadilatnya begitu besar, banyak fadilat. Nantilah kalau saya dapat share fadilat ayatul kursi, semua ayat-ayat. Tengoklah besok ke hari Jumaat kan, hari Jumaat tadabbur, kita share fadilat ayatul kursi. Salah satu, saya baca dua je fadilat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi, selepas setiap kali solat fardu, maka tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan kematian. Hadis yang kedua, barang siapa yang membaca ayatul kursi apabila dia telah merapatkan belakang badannya di tempat tidur, maksudnya dia baring, kemudian dia baca ayatul kursi, maka Allah akan memeliharanya daripada segala gangguan jin dan syaitan tidak boleh menghampirinya sepanjang dia tidur. Dan ada banyak lagi lah fadilat-fadilat yang lain. Okey, tuan-puan yang dihormati, kita baca ayatul kursi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Seterusnya kita baca 3 kul 3 kali, yang mana kita dah mula beramal setiap pagi dah ni, 3 kul 3 kali. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 3 kali
3 kali pada waktu pagi dan membaca 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan mencukupkan baginya daripada segala sesuatu. Allah akan melindungi dia daripada segala sesuatu apapun mudarat, dan Allah akan mencukupkan apa sahaja yang dia perlu. Kesihatannya, rezekinya, kasih sayangnya, emosinya, mental, fizikalnya, Allah akan cukupkan keperluannya. Masya Allah. Amalkan 3 pada waktu pagi. Kalau lupa waktu pagi, boleh baca je lepas Zuhur. Lupa waktu Zuhur, boleh je baca bila anda dengar. Kalau lupa baca waktu petang, baca waktu malam, is okay. Nabi pesan, ia hadis yang sahih, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwizatain, 2 surah perlindungan, Qul a'udzubil falaq dan Qul a'udzubil nas, sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maka ia akan mencukupkan, Allah akan mencukupkan baginya segala sesuatu. Cukupkan keperluannya, kemudian lindungi dia daripada segala mara bahaya yang kita sendiri tak tahu bahaya apa yang boleh menimpa kita. Okey sahabat-sahabat, kita baca Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali dan An-Nas 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Nur di IG dia minta Ustazah sambunglah kisah Imam Nawawi. Masya Allah. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, insya-Allah saya akan menyambung kisah Imam Nawawi bila hari Isnin ni dalam slot sirah. Sabar ya. Dalam slot sirah kita akan sambung. Hari tu saya kata saya nak sambung terus hari Selasa kan. Lepas tu saya tak sihat hari Selasa. Jadi encik suami, lepas tu semalam pun saya tak sambung. Hari ni masuk slot soal jawab sebenarnya. Jadi hari ini slot soal jawab. Jadi esok pula slot tadabbur Asmaul Husna.
Maka insya-Allah hari Isnin ni kita akan sambung kisah Imam Nawawi. Boleh ya? Jangan marah ya. Okey, sahabat-sahabat, kita dah baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi 3 kul sebanyak 3 kali berturut-turut. Masya Allah. Kemudian kita sama-sama baca 10 ayat awal dan 10 ayat awal. Kita baca 10 ayat awal je hari ni. Suratul Kahfi, lepas tu selesai majlis zikir, kita masuk ke slot. Saya nak buat macam mana? Saya tak pernah ni. Kali pertama nak cuba, encik suami kita cuba. Kita cuba, saya nak terima soalan secara langsung daripada TikTok. Kita mula dengan TikTok, lepas tu nanti kita buat IG. Tapi FB tak boleh. Yang mana orang yang nak tanya ataupun nak berinteraksi langsung dengan saya tu, dia kena request kan. Lepas tu saya accept, saya kena terima. Lepas tu nanti dia boleh bercakap direct dengan saya. Macam tu ya encik? Boleh ya? Kita buat. So naik box, naik kotak je. Jangan sebut yang lain tu kat sini. Betul Ustazah. Masuk kotak. Naik kotak. Saya tak pernah buat ni. Nanti tim bantu ya. Ya, naik kotak. Saya kena buka apa-apa ke? Okey, sementara tim bincang-bincang macam mana nak buat. Tim ada datang tak encik? Tak. Okey. So, kena accept. Boleh. Kita baca dulu 10 ayat awal dan 10 ayat awal Suratul Kahfi. Nanti encik suami tanya tim macam mana nak buat. Mungkin ada setting dia. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca mak surat dalam hati boleh. Baca mak surat bagi yang uzur, yang haid boleh niat zikir. Baca semua yang 3 ayat kursi semua tu niat zikir boleh. Boleh. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahayyi lana min amrina rasyada, sempurnakanlah ya Allah dalam setiap urusan kami petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Okey, sekarang kita nak masuk slot soal jawab. Saya tengok ada soalan yang bagus, saya ambil daripada IG. Ustazah, boleh tak bagi tips i'tikaf masa umrah bab wuduk, sebab wanita ada macam-macam lendir wanita yang keluar. Tuan puan sekalian,
ada 3, sekurang-kurangnya ada 3, sekurang-kurangnya. Ada 3 basic yang normalnya. Ada 3 cecair yang keluar. Ada 3 lendir yang keluar daripada kemaluan wanita, melalui faraj wanita. Okey. Lendir yang pertama namanya air mani. Air mani ini keluar apabila berlaku rangsangan. Rangsangan seksual, hubungan suami isteri, ataupun melalui perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan syarak, akhirnya keluar air mani. Itu lendir yang pertama. Apabila keluar air mani, wajib mandi wajib. Air mani itu sendiri suci. Air mani itu tidak najis. Tetapi apabila keluar air mani, wajib mandi wajib. Bukan hanya kerana melakukan hubungan suami isteri wajib mandi wajib. Apa sahaja perbuatan yang menyebabkan keluarnya air mani, maka wajib mandi wajib. Ada ramai remaja perempuan yang tak tahu dia kena mandi wajib. Sebab dia ingat air mani ni orang lelaki je ada. Orang perempuan juga keluar air mani. Orang perempuan juga boleh mimpi basah. Orang perempuan juga boleh mimpi basah. Ini ditanya soalan ini oleh Ummu Salamah tak silap saya, atau isteri Nabi yang lain, berkenaan dengan ihtilam ni ataupun mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Ia adalah mimpi yang sensual, mimpi yang boleh merangsang hawa nafsu. Bukan hawa nafsu sebenarnya, boleh merangsang sensual lah saya sebut ya, boleh faham maksud saya. Boleh menimbulkan rangsangan. Okey, sehinggalah bila dia bangun, dia tengok basah, sama ada seluar ke, cadar ke, kain ke, selimut ke. Keluarnya air itu menunjukkan mimpi basah. Jadi dia wajib mandi wajib, tak kira lelaki ataupun perempuan. Itu cecair yang pertama ya. Ada ramai remaja perempuan, dia tengok pornografi, kemudian dia melakukan rangsangan pada alat kelaminnya, sehinggalah dia rasa puas. Dia rasa puas ni maksudnya selepas dia dah buat tu, dia rangsang-rangsang tu, dia dah letih dan dia stop. Itulah petanda. Saya cakap tu serang ni. Kenapa saya sangat memahami, kenapa saya faham sangat benda ni, tuan-tuan sekalian? Sebab saya menghadapi aduan dan kita panggil apa ya? Aduan satu lagi confession yang orang sebut. Pengakuan, confession. Pengakuan jujur daripada budak-budak sekolah menengah. Dulu saya selalu camah sekolah menengah tau. Sebelum saya dipecamah kepada mak-mak ni, saya camah kepada anak-anak dulu. Selang berapa hari sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah. Satu Malaysia saya pergi. Dan antara yang saya ada buat game, saya rindu juga nak sekolah, nak camah dekat sekolah. Boleh lah encik sebulan sekali, 2 minggu sekali ke camah dekat sekolah. Boleh lah. Rugilah. Sebenarnya bila saya turun dekat sekolah tau, tapi sekolah pun nak cuti dah, tiba-tiba pun nak camah. Tak apalah selepas ni. Saya camah dekat budak-budak suka tau. Bukan perasan ni. Boleh nampak lah budak-budak tak ngantuk, budak-budak macam seronok, saya akan buat aktiviti, saya bolehlah ambil hati budak-budak. Saya bolehlah sentuh, bukan nak kata saya hebat ya. Saya boleh sentuh hati remaja. Allah bagi kelebihan tu, Allah bagi sedikit. Sampai budak tu boleh menangis. Sampai dia orang akan tulis surat pada saya. Sebab tu banyak pengakuan. Selepas saya ceramah, terutama sekolah menengah, akan ada pelajar-pelajar yang follow saya, ikut saya, minta nak menangis-nangis. Ustazah, apa yang Ustazah sebut tadi saya buat, nangis-nangis. Sebab saya akan cerita pasal apa itu onani. Saya cerita tu detail sampai seolahnya saya sedang buka cerita dia satu-satu, tapi dia je yang tahu. Sebab dah banyak pengakuan. Ustazah macam ni, saya buat macam ni, saya tak tahu pun sebenarnya tu salah. Saya ingatkan benda tu biasa je. Saya bla bla bla. Awak cerita tak pada guru kaunseling? Tak. Awak ada cerita pada siapa? Tak. Awak ada cerita pada mak awak? Tak. Jadi saya kena buat apa? Awak kena mandi wajib. Awak kena mandi wajib. Awak sebenarnya dah buat. Awak sebenarnya sentiasa dalam berhadas besar. Habis tu solat saya tak sah, solat awak. Tak sah solat saya. Saya kena buat apa? Awak kena qada, dek. Tapi saya tak tahu.
Sebab itu ilmu fiqh ni, awak dah balik, awak belajar dik. Ilmu yang wajib belajar. Keluar air mani wajib, mandi wajib. Apa yang awak buat tu, dik, bukan dik lah, anak. Saya panggil nama dia, awak nama siapa? Apa yang awak buat tu, salah tau. Tahu tak apa kesan dia? Saya akan cerita kesan onani. Ramai remaja hari ini buat onani. Minta maaf ya, saya sebut terus terang. Tapi Encik ambil Al-Quran, tak sedap pula sebut perkataan-perkataan ni depan Al-Quran. Encik, sorry ya. Subhanallah. Ya, ilmu fardu ain. Tentang air mani, keluar air mani, mimpi basah, itu ilmu fardu ain. Sebab itu kalau kita belajar ilmu fardu ain, ilmu fiqh, fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari. Maksud fardu, kewajipan, ain, personal. Ilmu personal. Ilmu fardu ain, kewajipan personal. Iaitu ilmu itu wajib dipelajari setiap orang. Ada ilmu fardu kifayah. Contoh, ilmu faraid. Tak semua wajib belajar ilmu faraid. Cukuplah ada beberapa orang. Ilmu falak. Ilmu berkenaan dengan muamalat. Kalau kita nak kuasai bab perbankan Islam, apa semua tak. Tapi ilmu fardu ain, ilmu yang wajib setiap pada kita belajar. Personal, wajib. Fardu, kewajipan. Ain, personal. Ilmu personal yang wajib kita belajar. Segala ilmu yang berkaitan dengan solat, berkaitan dengan rukun Islam. Ilmu berkaitan dengan syahadah, iaitu akidah. Wajib, ilmu fardu ain tu. Kedua, ilmu berkaitan dengan solat. Kewajipan solat. Ketiga, ilmu yang berkaitan dengan puasa. Kewajipan puasa. Ilmu yang berkaitan dengan zakat. Kewajipan memberi zakat, keluar zakat. Dapat basic ilmu pun okey lah. Tahu macam mana nak kira, tahu zakat itu wajib, haul, nisab. Kemudian kelima, ilmu berkaitan dengan haji dan umrah. Kena belajar. Tak boleh taklid. Tak apalah, saya tak pergi kursus, saya tak dengar apa. Nanti saya ikut je lah mutawif tu. Tak boleh. Takut tak sah. Tuan-puan sekalian. Okey. Jadi, susah nak lapik perkataan tu. Kalau ibu yang ajar, susah nak lapik. Saya cakap terus terang dengan anak saya. Boleh je cakap terus terang. Okey, Umi nak cakap ni. Kalau kamu ada mimpi. Mimpi macam mana, Umi? Mimpi macam pelik-pelik. Mimpi macam mana? Mimpi macam laki perempuan buat sweet-sweet tu. Laki perempuan buat love-love tu. Sekarang budak-budak mudah faham lah. Buat love-love. Love-love macam mana? Kalau macam adegan ada peluk-peluk, cumbu-cumbu tu, cium-cium tu. Kalau kamu ada mimpi macam tu, lepas tu kamu dapati ada basah, ada air yang keluar, kamu dah uzur ya, kamu dah balik. Kamu kena bagi tahu Umi ya. Kamu kena bagi tahu mak. Tuan-puan sekian, sebab kadang-kadang ibu apa tak perasan anak ni dah balik. Anak ni tak tahu. Dia tak alert. Dia tak ada, nak sebut alert, dia tak ada apa tu nama, notification. Dia tak ada alarm tu kan. Jadi rupanya anak tu dah balik, dah wajib solat, tutup aurat semua dah. Dah dosa besar dah dia tak buat. So, air yang pertama air mani. Ada ramai remaja yang luah buat pengakuan depan saya, sebab itu saya faham bagaimana situasi anak-anak. Dia bermula tengok movie yang ringan-ringan, ada adegan yang ringan-ringan. Lepas tu dia lebih berani, dia tengok benda lucah pula. Benda-benda lucah. Semalam saya baca ada pornografi, saya baca tulisan Akhi Fairuz. Sangat menyedihkan. Akhi Fairuz ni antara pakar pendidikan seksual kanak-kanak ataupun pakar pendidikan seksual remaja. Selalu dijemput ceramah ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Dia tulis, dia kata sedih sangat dia dapat cerita aduan daripada seorang guru. Guru ni dia tangkap seorang pelajar darjah ataupun tingkatan 1, tingkatan 2 macam tu lah, awal menengah. Pelajar ni bawa handset dan tengok pornografi, tengok benda lucah, memang kelucahan yang betul-betul macam bukannya yang mic ke, yang betul-betul lah. Tuan-puan sekalian, duduk tengok dengan kawan-kawan, dia yang bawa handset. Lepas tu cikgu dapat tangkap. Cikgu pun rampas. Cikgu pun panggil lah ibu. Bukan ayah yang panggil ibu. Lepas tu, bila ibu dia datang, ibu dia cakap pada anak dia, tahu tak cakap apa? Ibu dia cakap macam ni. Kenapa kamu bawa telefon? Kenapa tengok kat sekolah?
Kan mama dah cakap, contoh mama lah, ibu ke, kan ibu dah cakap, kalau nak tengok benda ni, tengok kat rumah je. Tengok kat rumah. Terkejut cikgu ni dengar. Communication mak. Kan dah cakap nak tengok benda-benda macam ni kat rumah. Kenapa tengok kat sekolah? Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Si bibir ni tak boleh block ke? Kenapa Yang bibir ni ada lagi cakap dengan ngarut? Dia tak boleh block ke bang? Encik suami masih ada lagi. Dia suka datang live Astagfirullah. Tuan-puan sekalian, bayangkan si ibu ni cakap macam tu, cikgu terkejut. Maksudnya jadi normalisasi di rumah kot tengok benda-benda macam tu. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Mohon perlindungan daripada Allah daripada perbuatan tersebut. Tuan-puan sekalian, kalau saya ceramah di sekolah pasal isu pornografi, pasal apa pun, saya akan selit pasal pornografi. Sebab ada kajian yang mengatakan bahawa 50% remaja hari ini terlibat dengan pornografi. 50%, separuh. Bahkan ada kajian yang kata lebih daripada itu. Mereka bercakap di sekolah, mereka berkongsi info-info di sekolah, sehingga kan remaja yang sepatutnya tak tengok dan tak terlibat, akhirnya terjerumus sama. Bila seorang demi seorang dalam kelas tengok, masing-masing share link, masing-masing kononnya di rumah. Tuan-puan sekalian, janganlah kita terlalu naif. Tolonglah tambahkan ilmu pengetahuan. Tuan-puan sekalian, ketahuilah bahawasanya Telegram amatlah bahaya. Kita rasa Telegram tu biasa je kan? Telegram tu ada banyak grup-grup, secret group, yang mana di dalamnya ada himpunan-himpunan pornografi yang tak ada sensor langsung, yang tanpa sorak benang ni. Dia ada banyak grup-grup yang dia boleh hidden. Ibu bapa, tolonglah. Ada satu apps ni dah lama dah, Thumbnail apps tu, saya tak ingat lah. Ada satu apps ni tuan-puan sekalian, kalau ibu bapa buka, semua nampak okey. Pilihan dia ada education, ada cooking, ada hobbies, ada macam-macam lah. Tapi sebenarnya dia ada hidden dunia gelap di dalam tu. Saya tak ingat lah apa. Yang mana bila buka, semuanya adalah pornografi. Ramai bapa terkejut. Semalam saya tengok ada satu berita ni menyedihkan sangat. Sangatlah sedih. Seorang ibu kepada anak 5 yang dipenjara 3 tahun. Baca tak berita tu? Saya terus share dengan tim. Saya kata antara sebab ibu ni dijatuhkan penjara 3 tahun, saya baca pada komen dan berita tu, sebab ibu ni tak ada peguam yang mewakili orang susah. Tak tahulah ada suami ke tak. Saya tengah minta tim buat report cari maklumat. Seorang wanita, kita boleh nampak dia pakai tudung yang labuh, ditangkap, dibicarakan dan dikenakan penjara 3 tahun. Tahu tak ibu ni buat apa sebenarnya? Ibu ni simbah air panas kepada anak bujang dia, anak lelaki dia, tingkatan 2 tak silap saya, kerana dia dah kantoi. Dia kantoi, anak tu kantoi tengok pornografi, tengok benda lucah dekat telefon. Mungkin si ibu ni rasa marah sangat, rasa geram sangat, terkejut ke, dia simbah air panas kepada anak lelaki dia tu yang kantoi tengok benda lucah. Berita tu keluar dalam surat-surat khabar semalam, viral juga. Tuan-puan sekalian, bayangkan, dia dipenjarakan 3 tahun dan dia buat rayuan kepada pihak mahkamah kerana ada 3 anak yang masih kecil. Contohnya anaknya 5 tahun. Ada maklumat tu encik, anak masih kecil. Boleh tak encik buka sekejap link yang saya bagi? Anaknya mungkin saya tengok ada 5 tahun, 3 tahun dan ada baby 6 bulan, macam tu lah. Dan ada seorang anak OKU. Bayangkan ya, ibunya ada anak 5, ada OKU, ada baby 6 bulan, ada 2 lagi kanak-kanak yang masih kecil. Ibu ini kita boleh bayangkan dia sangat penat, exhausted. Ibu ni stres. Ibu ni tiba-tiba dalam keadaan dia penat, emosi tak stabil, dengan ada baby,
dia kantoi, dia dapat tangkap depan mata anak dia tengok video lucah. Dan tindakan di luar kawalan. Dan saya bukan kata perbuatan ibu simbah air panas ni betul. Tak. Saya tak katakan begitu tuan-puan sekalian. Of course salah perbuatan menyimbah air panas kepada anak. Of course salah. Memang salah. Kita tidak membela perbuatan. Oh, Ustazah bela lah perbuatan ibu tu. Tuan-puan sekalian, kita tak bela memang perbuatan itu salah. Tetapi subhanallah, dalam waktu yang sama saya cuba bukan meletakkan diri saya, tapi saya membayangkan situasi ibu tu. Apakah yang menyebabkan dia telah menyimbah air panas kepada anak lelakinya, tingkatan 2, tingkatan 3, yang dia tangkap kantoi tengok benda lucah, pornografi, kemudian dalam waktu yang sama dia merayu sebab dia ada anak OKU. Subhanallah. Berita ni keluar semalam, tuan-tuan sekalian, nampak? Ini wanita ni, ibu ni. Saya bukan buka aib ni, memang berita ni keluar ya, di Sinar Harian, di berita-berita. Saya bukan nak maafkan ibu, saya simpati dengan ibu ni. Saya simpati. Seorang wanita dihukum penjara 3 tahun oleh Mahkamah Seksyen di sini pada Rabu kerana menyimbah air panas pada anak lelakinya yang kantoi menonton video lucah di telefon bimbit. Tertuduh berusia 38 tahun membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kejederaan ke atas anak lakinya yang ketika kejadian berusia 13 tahun, tingkatan 1. Sekian-sekian. Yang buat rayuan. Dia ada buat rayuan. Ada. Oh, ni berita penuh. Baca artikel penuh. Okey, ada lagi. Artikel penuh. Mana artikel penuh? Ketahui lagi. Alah, susah pula nak tengok berita penuh. Pasal dia ada anak tu. Tak keluar pula berita penuh, Encik. Semalam saya baca yang ibu ni buat rayuan sebab ada anak OKU, lepas tu ada baby, lepas tu ada kanak-kanak. Dia ibu kepada 5 orang anak. Buat rayuan untuk dikurangkan. 3 tahun tu terlalu lama. Sangat lama. Bagi ibu yang ada baby yang masih menyusu. Bagi ibu yang ada anak OKU. Bagi ibu yang wallahualam. Kita pun tak tahu sebenarnya akhlak ibu ni bagaimana. Tetapi kita boleh melihat bagaimana bahaya. Wallahualam, kalau kita nak korek-korek lagi macam mana anak ni bermula sampai tengok pornografi, tengok benda-benda yang lucah ni. Adakah permulaan kesilapan ibu bapa? Ramai ibu bapa hari ni bila anak cemerlang bagi hadiah telefon. Tolonglah anak cemerlang jangan bagi hadiah telefon, bagilah hadiah lain. Kerana bermulalah ketidakcemerlangannya selepas dapat gadget tu. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya bukan membela perbuatan si ibu, tetapi saya bersimpati. Kita semua ibu, ada waktunya kita memang ada keterlanjuran. Ada kita hilang kawalan diri, ada waktunya kita marah anak berlebihan. Ada waktunya kita menyakiti tubuh badan anak. Kadang-kadang menyakiti hati anak. Tetapi syukur, maksudnya perbuatan kita itu tidak didakwa. Perbuatan kita itu tidak direport. Perbuatan itu tidak dibawa ke pengadilan. Subhanallah. Okey, ini. Tertuduh sekian-sekian. Ibu kepada 5 orang anak yang tidak diwakili peguam. Dia tak ada peguam, mungkin orang susah. Merayu dikenakan hukuman rendah kerana dia mempunyai 3 anak yang masih kecil, berusia 6 tahun hingga 6 bulan. Ada anak yang kecil. Anak dia 5 tapi ada anak kecil yang 6 tahun. Kemungkinan ada 3 tahun, tak tahulah. Lepas tu ada yang 6 bulan termasuk seorang OKU. Katanya, dia juga seorang pesakit psikiatri, mengalami tekanan. Dan dia memang mengambil dos ubatan. Oh, dia pesakit psikiatri. Dan doktor terpaksa menambah dos ubatan. Kita tidak pertikaikan sebenarnya. Jangan pula kata Ustazah ni pertikaikan keputusan hakim ke? Tak. Kita menghormati keputusan hakim.
Dan apa yang hakim buat tu supaya jadi pengajaran dan amaran, tidak semudahnya melakukan hal tersebut kepada anak-anak. Ibu kepada 5 orang anak, ada anak 6 bulan, ada anak yang 6 tahun dan mungkin ada yang 3 tahun dan ada anak OKU. Mohon buat rayuan, tetapi ia tidak ada peguam mewakili dirinya. Dia simbah air panas kepada anak lelaki yang dia tangkap tengok video lucah. Wallahualam permulaannya macam mana, aduan, report dan sebagainya. Walau bagaimana tu, apa sekali ambillah pengajaran pada kisah ini. Wallahualam. Saya semalam saya cakap macam ni pada tim, tolong cari maklumat yang lebih lanjut tentang kes ni. Sebab saya bila baca kes tu, saya macam, tahu tak apa, saya macam tergiang-giang. Saya ingat, saya tak boleh nak lupakan berita tu. Memang ada banyak berita menyedihkan. Lepas tu saya minta pada tim, tolong cari maklumat, fikirkan macam mana nak cari lawyer. Saya bukan bela perbuatan ibu ni, tuan-puan kena faham. Tapi sebagai ibu, saya rasa macam sedihnya. 3 tahun, baby 6 bulan yang tidak bersalah kehilangan ibu dia, yang masih perlukan susu, pelukan ibu dia. Saya rasa macam, alahai sedihnya. Kemungkinan lah dia boleh bawa baby masuk. Ada kes-kes ibu ni boleh bawa baby, menyusu baby dalam penjara. Ada kaedah-kaedah dia. Tapi ada anak kecil dan ada anak OKU. So saya rasa macam beratnya ujian wanita ni. Saya cakap dekat tim, tolong cari maklumat, mana tahu kita boleh bantu untuk lawyer dipertimbangkan. Bukan kerana nak membenarkan kesalahan dia, tapi mempertimbangkan situasi dan keadaannya. Dia tak mampu nak upah lawyer, tak diwakili peguam. Ya, saya sebenarnya kesian pada anak-anak tu. Baby ada anak Q, ada kanak-kanak. Jadi boleh jadi ibu ni sudah pasti menyesal. Dia pun dah ada tekanan jiwa, perasaan. Bila dia rasa bersalah, dia dah pun menyesali perbuatannya. Dia dah rasa menyesal dengan perbuatannya sampai dia dapat tekanan jiwa, sehingga dia terpaksa ambil dos ubat tekanan. Sudah pasti dia telah menyesal. Tetapi hukuman tetap perlu dilaksanakan. 3 tahun tuan-puan sekalian, 3 tahun. InsyaAllah ya. Anaknya report. Wallahualam. Saya tak baca anak report ke, kemungkinan anak report. Wallahualam. Saya tak tahu pasal suaminya semua. So tim masih lagi dalam proses cari maklumat. Saya minta tim, sebab saya minta petang semalam, mungkin hari ini tim akan pergilah ke lokasi yang berkaitan untuk mencari maklumat. Oh, anak dia report sendiri. Tak tahulah, daripada komen ni yang saya baca, anak dia report sendiri ke balai polis mungkin. Anak report ibu. Sampai ibu dibicarakan. Of course ibu akan tekanan. Sebab ibu tu susah payah membesar dan mendidik. Anak mungkin lupa masa dia kecil bagaimana ibu ni sayang dia. Anak mungkin lupa bahawa masa kecil ibu ni lah yang menyusu, yang dukung dia, yang membelai dia, yang tak tidur malam. Tapi kini anak tu sudah remaja. Dia lupa waktu umur dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Memori kanak-kanak dia sudah lupa. Apa yang diingat, apa yang berlaku hari ini. Wallahualam. Kita pun tak tahu kisah sebenar. Saya pun tak boleh nak judge anak. Kita tak tahu apa yang berlaku selain daripada simbah air panas. Wallahualam. Kita tak nak cakap lebih sebelum tim kami cari maklumat yang lebih lagi, sama ada untuk teruskan membantu si ibu ataupun tidak. Wallahualam. Dan of course ibu ni akan bertambah tekanan ya bila anak sendiri yang report. Wallahualam. Okey, saya nak ambil langkah berhati-hatilah. Saya bimbang kita tidak bercakap secara adil dari side anak, dari side ibu. Wallahualam. Jadi berikan kami masa untuk buat sedikit siasatan, begitulah. Sedih kan? Memang sedih. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Jadi soalan saya tak jawab lagi. Yang tanya soalan, saya akan jawab.
Lepas tu saya kena berhenti sebab saya kena pergi ceramah pula di KL. Tuan-puan sekalian, okey. Soalan dia tadi, ada seorang wanita tanya di IG. Dia tanya soalan, Ustazah, macam mana dengan saya buat umrah, saya nak buat iktikaf. Saya umrah, saya nak buat iktikaf. Ya, kan? Kalau baca, kita tahu cerita sebenar. My advice tak perlu just siapa-siapa. Ya, kita akan cari maklumat lebih sikit ya. Okey, tuan-puan sekalian, Ustazah ceramah kat mana KL? Nak bendung anak buat onani. Okey, soalan tu bagus. Tuan-puan sekalian, ada tak ni? Okey, yang tanya, saya ada ceramah di sini. Keluarga sunnah menuju jannah di Masjid Az-Zubair Ibnu Awam, Ceras, Kuala Lumpur. Masjid Az-Zubair Ibnu Awam, Ceras, Kuala Lumpur. Masjid Zubair Ibnu Awam, Ceras, Kuala Lumpur. Keluarga sunnah menuju jannah. Okey. Oh, ni esok. Oh, ni tak kait ni. Esok ceramah petang dia tertutup tu kan? Ya, tertutup kan? Buka. Oh, esok ada ceramah juga. Lepas tu hari Sabtu Shah Alam Selangor, Masjid Taman Seri Muda, Asam Garau Rumah Tangga Rasulullah. Tempat kita pergi banjir. Oh ya, Taman Seri Muda, Shah Alam Selangor. Okey, esok pun ada ceramah petang. Okey, saya kena jawab soalan. Kan marah orang tak jawab. Jawapannya ialah, orang perempuan sekurang-kurangnya ada 3 jenis air. 3 jenis cecair yang keluar daripada kelamin ataupun alat kemaluan, daripada kemaluan wanita. Pertama, saya sebut air mani. Jadi panjang cerita tadi. Air mani keluar sebab itu, sebab ini. Yang kedua, air mazi. Air mazi ni sebab penat, ada keputihan. Kita panggil keputihan. Air mazi adalah kerana terangsang. Air wadi adalah air wadi. Ya, air wadi, air mazi, air mani. Air mani, air wadi, air mazi. Itulah lebih kurang 3 nama. Manakala air wadi ni dia keluar disebabkan penat, keputihan biasa. Sebab penat. Okey. Contohnya, bila kita tengok benda-benda yang merangsang syahwat, baca novel yang ada part-part yang romantik lalu terangsang. It's normal terangsang. Jangan tu rasa berdosa terangsang. Wih, berdosanya aku terangsang tadi. Tak berdosa. Tak boleh. Itu adalah semula jadi. Rangsangan is semula jadi. Rangsangan syahwat. Lepas tu ada keluar lendir namanya air mazi. Air mazi tu ada sebagian ulama kata najis, ada sebagian ulama kata tidak. Sama juga dengan air wadi, ada kata najis, ada kata tidak. Tetapi saya akan detailkan tentang kedudukan jenis air tu. Dia macam ni lah. Bila keluar air ni, kita panggil keputihan ni, daripada kemaluan wanita ini, tuan-puan sekalian, sekiranya kita ada masalah yang non-stop, kita solat, lepas tu kita ambil wuduk dan kita tidak boleh tangguhkan wuduk, kita terus solat, lepas tu masa solat ia keluar, maka ia dimaafkan. Tapi jika ia keluar sebelum, ia membatalkan wuduk, kena bersihkan dulu sebab ia najis. Bersihkan dulu. Sebab itu wanita-wanita yang ada masalah keputihan, wajib baginya sebelum ambil wuduk pergi tandas dulu. Lepas tu kalaulah air keputihan, kita bagi keputihan, sebenarnya sama ada dia kerana terangsang ataupun dia memang keluar kerana penat, stres, penat, kita berjalan tengok-tengok ada lendir keluar, ataupun kerana baca novel yang ada unsur-unsur romantik, tengok cerita ada unsur-unsur romantik, lepas tu ada terangsang, sama ada lelaki perempuan, kemudian keluar air jernih, itu bukan air mani. Air mani ni keluar apabila melakukan satu aktiviti sehinggalah dia mencapai satu keadaan yang kita panggil klimaks, lepas tu air mani dilepaskan. Itu air mani. Air mani wajib mandi wajib. Tapi keluar air mazi dan air wadi, tak perlu mandi wajib. Tak perlu mandi wajib. Keputihan tak perlu mandi wajib.
terangsang. Contoh suami isteri bermesra. Mungkinlah bermesra gosok-gosok ke, lepas tu terangsang. Maka hanya perlu bersihkan saja alat kelamin, kemudian ambil wuduk, solat. Saya sebut terus terang begini sebab apa? Ada wanita yang tolak sekadar nak mesra-mesra dengan suami. Why? Sebab dia kata letih mandi wajib. Saya pun cakap, puan, tak perlu mandi wajib. Kalau keluar air mani baru mandi wajib. Kalau sekadar bermesra kemudian keluarlah air jernih, itu namanya air mazi kerana rangsangan. So, ada 3 jenis air ni. Air mani, air mazi kerana terangsang, air wadi, air keputihan normal, biasa. Ramai wanita menghadapi keputihan. Jaranglah ada yang kering yang tak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang bila dah berjalan, bergerak apa semua. Dan ramai yang malas nak menjaga kebersihan, kesucian. Bukan kebersihan, kesucian. Jadi bagi wanita yang mengalami keputihan, soalan tadi, saya umrah, susahlah ustazah, asyik nak ambil wuduk. Saya umrah, lepas tu kedua saya nak iktikaf, kejap kena keluar, lepas tu masuk balik. Sebenarnya iktikaf dalam masjid, kalau batal wuduk tak ada masalah. Terus je iktikaf, dapat je pahala. Bukan syarat wuduk ya. Bukan syarat wuduk. Kita boleh je terus iktikaf, zikir, boleh baca Quran. Wuduk ni, kalau baca Quran, wajib, sunat hukumnya untuk berwuduk bila nak baca Quran. Tapi contoh kita bawa Al-Quran terjemahan, lepas tu kita keluar angin, kentut, ataupun kita rasa keluar keputihan, maka kita boleh terus je baca Quran tu. Tak ada masalah. Dan najis itu ada najis mutawasitah, najis ringan. Najis ringan yang mana ia terkawal. Dia bukan kena lapik sejadah ke kapet ke. Maka tak apa. So, walaupun kita rasa dah batal dah wuduk, yang tak boleh solat, boleh lagi ngaji, boleh lagi zikir, boleh lagi baca Quran. Teruskanlah iktikaf. Tak perlu kan rasa keluar keputihan, keluar, ambil wuduk, masuk balik, keluar, akhirnya tak iktikaf. Subhanallah. Saya harap boleh menjawab. Yang wajib kita jaga, bahkan kentut faraj pun dikira tidak membatalkan wuduk. Itu ada 2 pendapat. Pendapat kata batal ada, tak batal ada. Saya ambil pendapat yang tidak batal. Pendapat itu pun kuat juga. So, masa tawaf je kita kena jaga wuduk. Kalau buat umrah, masa tawaf je jaga wuduk. Kalau keluar, of course lah masa tawaf, bila jalan 3 minit, 4 minit, kita terasa dah basah, ada something keluar, itu dimaafkan, teruskan lagi. Teruskan sampai habis, selesai. Yang lain jagalah. Yang lain jaga kentut apa semua, jangan bersentuh dengan ajnab sedaya upaya. Lepas tu tuan-puan, sahabat-sahabat, kita pun sa'i tak ada wuduk, tak ada masalah. Lepas tawaf rasa nak pergi buang air kecil, buang air besar, pergilah tandas, tak ambil wuduk balik, tak ada masalah, tak syarat wuduk. So masa tawaf tu je kena jaga. Masa sa'i dan selebihnya tak apa. Jadi mengeluarkan darah atau cuci air tepi dan sari sekejap, adakah itu kategori air wadi? Okey, saya kena baca balik tu. Senang betul nak 4 terus. Ya, apa tu nak 4 terus tu? Memang kena cuci dulu kan? Ya, kena cuci. Jangan pegang ayat Al-Quran tu je. Betul, kita tak ada wuduk, boleh pegang Al-Quran, tapi Al-Quran yang dengan terjemahan. Ya, Al-Quran dengan terjemahan. Dengan terjemahan penuh, bukan terjemahan yang sikit-sikit. Saya sekarang pun tak ada wuduk, tuan-tuan sekalian. Saya pegang Al-Quran. Bila pegang Al-Quran, kita pegang bahagian yang terjemahan tu. Jangan pegang yang bahagian tulisan tu. Kalau terpegang, dimaafkan. Macam tu. So, walaupun tak ada wuduk, kita boleh bawa. Yang tak boleh bawa, kalau tanpa wuduk, ada Al-Quran penuh. Al-Quran lama-lama. Kan Al-Quran yang tak ada terjemahan tu, Al-Quran full. Itu tak boleh. Masya Allah. Muslimat. Dah 900 dah. Tap di TikTok. Terima kasih yang bagi tap. Kita panggil apa? Tap. Like lah. Like di TikTok hampir 1 million. 1 million je kita berhenti live ni. Saya kena bergerak ke lokasi ceramah seterusnya. Saya bagi idea macam ni ya.
Ada yang tanya macam mana nak bersihkan seluar kocik tu. Seluar, dia tulis seluar dalam. Saya baca je tu. Ustazah ni tak ada sensor terus serang. Kan saya sebut seluar kecil tak faham. Saya tak pakai seluar kecil. Jadi kita pun kena terus pentis tu lah. Ya, seluar dalam tu macam ni. Bila solat, ada orang dia pergi tandas, dia bersihkan farasnya daripada keputihan itu najis. Kita ambil pendapat yang najis ni, yang mengatakan najis ni. Saya pun berpegang kepada cecair yang keluar daripada kemeluan itu adalah najis. So bila najis, dia pergi bersihkan dah sebelum ambil wuduk. Lepas tu dia pakai balik seluar tu. Padahal seluar tu ada keputihan tu, ada cecair tu. Maka dia dah solat dengan najis. Dia dah bawa najis. Maka ia boleh menyebabkan solat itu tidak sah, tuan-tuan sekalian. Okey, apa yang kita kena buat? Sama ada pilihan pertama, pakai panty liner ataupun pakai tisu. So, bila pergi tandas, buka je panty liner, lepas tu bersihkan alat kemaluan, kemudian ataupun alat kelamin, lepas tu ambil wuduk, settle. Cara yang kedua, tak pakai panty liner, tapi memang adalah di seluar kocik, seluar kecil, seluar dalam tu ya. Maka bukalah seluar tu, letak dah dalam handbag, lepas tu solatlah tanpa seluar. Selepas itu pergilah tandas balik, pakailah balik seluar. Macam tu cakap satu demi satu. Sebab ada orang, macam mana nak buat? Kau dah kena kat seluar, macam mana nak buat? Dia sendiri tak nak fikir, dia confused. Sebab itu saya macam yang pakai seluar-seluar jeans semua nak solat ni, lepas tu dengan seluar jeans juga solat, saya cuma bersangka baik, dia pakai panty liner, dia pergi toilet, ataupun dia tak ada masalah keputihan. Kalau tak ada masalah keputihan, okeylah, tak ada masalah. Jadi orang perempuan normalinya, kalau yang masih muda, ada cecair yang keluar. Kalau bukan sebab air mazi, sebab air wadi, sebab penat, keputihan normal. Ya, ada yang kata betul suruh pakai dalam satu. Ustazah, kalau haid boleh tak potong rambut? Boleh potong rambut. Boleh. Rambut tu tak wajib pula kita ambil untuk mandi wajib bersama. Tapi kalau boleh elak. Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bawa kain lain untuk solat walau ke mana-mana. Kalau keputihan macam mana nak solat. So, saya amalkan al-Muq setiap malam. Alhamdulillah, bagusnya. Nak tanya jika datang haid, tak sempat dah ni, soalan laju sangat ni. Setiap kali solat ambil wuduk, sebelum solat dibersihkan. Kesimpulannya, sebelum solat bersihkan dulu bahagian bawah kita tu, bersihkan dulu. Kemungkinan ada najis di situ. Walaupun kita rasa kering, kita rasa tak ada apa-apa, kemungkinan besar ada. Lebih baik kita berhati-hati. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Kita bimbang kita solat, tapi solat kita tak sah, Allah tak terima. Rupanya kita ada hutang solat. Lebih baik kita berhati-hati. Itu kata, tengah solat, keputihan keluar, maka ia dimaafkan. Itu di luar kawalan dah, tuan-tuan sekalian. Sebab keputihan, bagi setengah wanita, dia memang sangat obvious sangat. Dia banyak. So, kalaulah bila dia rasa keluar, dia berhenti, lepas tu solat, akhirnya dia tak solat. Sebab apa? Sebab itu situasi dimaafkan. Dia tak tangguhkan tau. Orang yang ada masalah ni, ambil wuduk terus solat. Tapi kalau lepas ambil wuduk, dia pergi masak lah, dia pergi jemur kain lah, lepas tu keluar, dia kena ambil wuduk balik lah, dia kena bersihkan balik. Dia kena al-muwalat. Masuk al-muwalat di sini adalah kena berturut. Yang mengalami masalah keputihan ataupun kencing tak lawas, syaratnya adalah yang kencing tak lawas, dah ni, lepas tu terkucil lagi. Kaedahnya adalah dia pergi ambil wuduk, lepas tu jangan bertangguh terus solat. Dalam solat keluar air kencing yang tak lawas, maka dimaafkan. Tapi kalau lepas ambil wuduk, pergi jemur kain, pergi angkat kain, pergi sambung goreng ikan, lepas tu keluar, dia tak boleh keluar sebelum solat tu, maka dia kena ulang balik, bersih balik, ambil wuduk balik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Oh, pakai telekor ada corak-corak. Sebenarnya boleh je corak-corak bentuk bunga-bunga. Jangan ada bentuk binatang, jangan ada bentuk makhluk. Tu dia. Alhamdulillah.
Semoga ilmu yang dikongsikan pada hari ini membawa manfaat dan menjawab persoalan. Minta maaf lah kalau ada yang rasa ustazah ni tak ada sensor lah, cakap tu serang, tak berlapik, tak malu ke secara live cakap-cakap benda-benda macam tu. Tuan-puan sekalian, ada ramai orang sebab malu nak belajar, dia hidup dalam kekeliruan. Dia hidup dalam persoalan. Dia tak tahu nak tanya mana, dia tak tahu, dia confused. Akhirnya dia buat ibadah dalam keraguan. Dan ada orang, dia dengar-dengar tapi tak ambil tahu. Tapi bila dia dengar hari ni, baru saya tahu rupanya tak boleh lah dengan keputihan tu. Jadi saya yakin ada manfaat. Ada orang yang baru sedar, ada orang terjawab persoalan. Jangan biarkan hidup anda diselubungi. Apa dia? Hidup anda diselubungi misteri. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Macam tu. Aduhai. Subhanallah, alhamdulillah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sehingga jumpa lagi pada esok hari. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kejap encik. Subhanallah. Pasal sideburn, minta maaf saya kena sebut ni. Sebab dia kata, ustazah bagi tahulah semua orang sideburn tu kena keluarkan, kalau tak sah. Dia macam ni tuan-puan sekalian. Kan ada orang keluarkan sideburn tu kan, bila nak ambil wuduk. Adakah wajib keluarkan sideburn tu? Perempuan bila nak ambil wuduk. Okey. Perbicaraan ini adalah perbicaraan wilayah wajah ketika mengambil wuduk. Okey. Wilayah wajah daripada hujung rambut sampai dah ke dagu, daripada hujung hujung macam cuping telinga sampai sini. Itu dikatakan wilayah wajah yang kita kena sampaikan air wuduk. Yang keluar tu sekiranya rambut tu mungkin terlalu tebal, sekiranya dia ragu-ragu bahawa air tu terhalang daripada terkena. Sebab ada orang sideburn dia tebal, sideburn dia banyak. Ada perempuan tak ada sideburn. Sideburn. Burn tu je macam mana? Burn. Oh ya, sideburn. Potong je rambut tu. Tak payah potong. Tapi kalaulah kita yakin tak perlu keluarkan dan air tu sampai tidak menghalang, maka tak perlu keluarkan. Kalau saya sendiri, kita tahu kita bukan jenis yang tebal banyak, so air boleh je sampai dekat kulit wajah tu. So okey lah, tak perlu nak ni. Bagi yang rasa tak yakin, bimbang takut air tidak sampai ke kulit wajah tu kerana sideburn, maka dia keluarkanlah sideburn dia tu. Macam tu. Anak rambut tu dekat celah ni. Faham ya? Subhanallah. Boleh lukis tak? Ada boleh lukis tak? Suruh lukis pula. Tepi terbakar. Ada yang kata sideburn tepi terbakar. Tepi terbakar kan? Kenapa? Ustazah tak clear. Nanti guna patung atau anak ustazah. Saya tarik keluar. Rasa lebih yakin. Terpulang. Faham Ada orang dia tarik keluar. Dia keluarkan anak rambut yang belakang tu. Dia kata saya tak yakin. Saya kena keluarkan baru saya yakin. Silakan. Kalau saya yakin je walaupun tak keluarkan. Ambil je wuduk, saya yakin air tu sampai. Tidak ada yang menghalang. Maksudnya dia berbeza mengikut wanita. Ada wanita memang dia kena keluarkan. Mungkin sebab tebal dia punya sideburn. Rambut celah telinga tu. Ya, begitu. So tak payah gaduh pasal tu ya. Mengikut diri masing-masing. Alhamdulillah. Kalau buka rambut semua, so biar kena semua, boleh? Boleh lah. Suami jadi model, okey, saya boleh kita solat dengan telekong saya berwarna putih? Boleh. Boleh, sah, tak ada ni. Saya jawab bila soalan-soalan ni tolonglah. Tim ada snap-snap Boleh tak pasal telekong saya berwarna putih? Adakah memang sunat warna putih? Betul, sunat warna putih. Yang terbaik warna putih.
Oi, banyak soalan ni. Tak jadi ni. Saya perlu bergerak dah. Saya dah lewat dah. Saya ni tak boleh buat apa dah. Terus je masuk kereta tu gerak ni. Sebab KL. Saya daripada Seremban. Perjalanan sejam setengah tau. Jadi pukul 9 saya gerak. Ngam-ngam je sampai 10.30 ni. Saya camat 10.30 di masjid. Masjid apa tadi? Jemput masjid. KL cuti hari ni. Oh. Hari wilayah. Coba. Masjid apa tadi? Zubair bin Awam. Oh, tu lari encik suami. Cergaslah encik. Makin muda. Boleh berlari. Ya, ini dia. Keluarga sunnah menuju jannah. Saya akan kongsikan 24 jam amalan sunnah Nabi di dalam rumah tangga. Daripada bangun tidur sampai tidur balik. Harap tim boleh dengar ya. Saya nak buku 24 jam bersama sunnah Nabi. Jadi keluarga sunnah menuju jannah. Daripada bangun tidur sampai tidur balik 24 jam. Keluarga sunnah menuju jannah. Masjid Az-Zubair Ibnu Awam, Ceras, Kuala Lumpur. Oi, orang KL, jom turun. Cuti hari ni kan. Daripada tidur kat rumah, jom. Kita berkumpul di Masjid Az-Zubair Ibnu Awam, Ceras, Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada live. Ceras kat mana? Masjid Zubair Al-Awam. Boleh.